Khalil sebelum menjadikannya sebagai imam dalam kitab Al-Kafi. Ini juga disebutkan oleh Tabatabai dalam tafsirnya Al-Mizan. Disebutkan juga bahawa imam, apa bukti imam ini lebih daripada nabi-nabi dan rasul-rasul? Apa buktinya? Jawabnya, dia sebut setelah dia kemukakan hadis ini, hadis Syiah ini, dia katakan bahawa Nabi Ibrahim mula-mula sebagai orang biasa, lepas itu dilantik sebagai nabi, lepas itu diangkat darjatnya, dilantik sebagai rasul, lepas itu diangkat lagi, dilantik sebagai Khalil, lepas itu diangkat lagi jadi imam. Sedangkan imam 12 ini terus jadi imam, tidak melalui proses tadi. Itu buktinya, kata dia, bahawa imam ini lebih daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Coba tengok dalam tafsir Al-Mizan misalnya. Dan ini tersebar dengan meluas, tidak tersembunyi kepada sesiapa pun yang membacanya. Bukan dalam sebuah dua kitab. Dia ajaran Syiah ni dari satu segi mudah untuk kita menanganinya, sebab mereka ada kitab-kitab, terutama sekarang ni mereka telah sebarkan dengan meluas dan diketahui umum apakah kitab-kitab yang muktabar di kalangan mereka itu diketahui. Berbeza dengan ajaran-ajaran sesat yang lain kerana mereka tidak ada rojokan. Itu dari satu segi ada mudahnya, lebih senang, terutama sekarang ini. Kalau zaman dahulu, apa yang saya baca dalam kitab Tuhfah Isna Asyariyah umpamanya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz, bahawa beliau mengatakan ayahnya belum pernah melihat Al-Kafi, tak sempat. Pada ketika itu masih lagi disembunyikan kitab Al-Kafi, sebab mereka takut kalau kemukakan kitab Al-Kafi itu habislah kita. Pada zaman dahulu, di zaman Ibnu Taimiyah umpamanya, di zaman Ibnu Hajar, mereka itu tak perlu kepada semua ini. Ada sedikit pun sudah mereka jawab berjilid-jilid. Dan mereka Syiah tak boleh mengangkat kepala pada zaman mereka. Tetapi zaman kemudian mereka tengok orang Islam boleh diperdaya, sebab itu mereka tidak teragak-agak menyebarkan buku. Mudah-mudahan dengan cara begini kita dapat mengetahui rahsia dan hakikat mereka. Dan ini adalah salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian riwayat daripada Al-Kulaini lagi, dia kata pernah Abi Abdullah AS perenggan di bawah sekali pada poin 3.13. Abi Abdullah tu maksudnya Ja'far As-Sadiq. Dia AS dalam istilah Syiah ni alaihi salam. Sebab imam-imam ni mesti disebut selepas nama mereka alaihi salam, sebab mereka itu sama seperti Nabi atau lebih lagi. Macam mana tak boleh sebut alaihi salam? Mereka tak sebut rahimahullah ke radhiyallahu anhu, tak ada. Mereka sebut alaihi salam. Tetapi apabila menyebut sahabat, mereka kedekut sekali. Radhiyallahu anhu pun tak ada sebut. Tetapi apabila sebut imam-imam ni sama begini. Dalam satu kumpulan di Hijr Ismail, dia berkata, adakah mata-mata gelap mengikut kita? Kami pun berpaling ke kanan dan ke kiri, tidak kelihatan kepada kami sesiapa pun. Maka beliau pun berkata, demi Tuhan Kaabah, demi Tuhan binaan ini, 3 kali, kiranya aku berada di antara Musa dan Khadir alaihi wassalam, tentu aku menceritakan kepada mereka berdua bahawa aku lebih alim daripada mereka berdua, dan tentu aku akan menyatakan kepada mereka apa yang tidak diketahui oleh mereka. Sesungguhnya mereka telah dikurniakan ilmu tentang masa lampau, untuk mereka berdua tidak dikurniakan ilmu tentang apa yang akan terjadi, apa yang terjadi dan apa yang akan berlaku sampai hari kiamat, tak ada. Tetapi kepada Imam 12 Allah berikan pengetahuan perkara-perkara sampai kiamat. Mana mengetahui perkara gaib, ini lebih lagi daripada Nabi dan Rasul. Nabi Musa hanya tahu perkara lalu saja, sedangkan Imam 12 ini tahu sampai kiamat. Ini penghinaannya terhadap nabi-nabi. Diriwayatkan dari Ja'far As-Sadiq. Ini sama juga. Mereka mengatakan, ini pentingnya imamah, Imam 12 ini pentingnya. Mereka katakan Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan penyakit, mengikut riwayat palsu yang dibuat oleh mereka lah. Penyakit itu teruk sangatlah sampai orang pun tak mahu mendekati Nabi Ayub. Kenapa Nabi Ayub dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala begitu? Jawabnya, kata mereka, kerana di peringkat permulaan Nabi Ayub tidak menerima imamah 12 imam itu.
Maka Allah hukum. Baru Allah sembuhkan Nabi Ayub setelah dia menerima Imam 12. Itu kata mereka. Saya rasa ada juga di sini, cuma di tempat lain. Begitu juga Nabi Yunus, kenapa ditelan ikan? Kenapa Allah SWT menghukumkan supaya ditelan ikan sekian lama berada dalam perut ikan? Mereka kata ini kerana Nabi Yunus di peringkat permulaannya tidak menerima Imam 12. Imam 12 itulah. Itu kata mereka. Nabi Adam kenapa dikeluarkan? Adam dan Hawa kenapa dikeluarkan daripada syurga? Mereka katakan kerana Nabi Adam ini telah berdengki dengan Imam 12. Itu jawapan mereka. Nabi Adam dengki kepada Imam 12, maka Allah murka sampai mengeluarkannya daripada syurga, datang ke dunia ini. Itu mengikut penjelasan mereka. Dan perkara ini ada saya sebutkan dalam buku ini pun, rujukannya cukup daripada mereka, daripada kitab-kitab mereka sendiri. Begitu juga nabi-nabi yang lain yang mana dihukum oleh Allah SWT itu kata mereka kerana mereka tidak percaya kepada Imam 12. Setelah mereka percaya, barulah Allah SWT, macam Nabi Adam tadi, barulah Allah SWT talaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Barulah fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Apa kalimat itu dalam tafsir mereka? Terima Imam 12, itulah kalimat yang Adam terima daripada Tuhan. Barulah Allah SWT menerima taubatnya. Sebelum terima Imam 12 itu Allah SWT murka kepada Adam dan Hawa. Ini mengikut kepercayaan mereka. Kita tengok pula bahaya kepada syariat. Bahaya kepada syariat. Poin 2 tu, 2.1, jika Al-Quran menyatakan bahawa seseorang akan diberi balasan mengikut ganjaran amal yang dilakukan olehnya, dan seterusnya, tuan-tuan boleh baca sendiri. Mereka meriwayatkan bahawa Ja'far As-Sadiq berkata kepada golongan Syiah, ketahuilah demi Allah tidak akan masuk ke dalam neraka dua orang pun dari kalangan kamu. Tidak, demi Allah tidak seorang pun. Sampai begitu. Asalkan Syiah, amalan lain itu tidak penting, asalkan percaya kepada Imam 12 itu, yang lain semuanya tak penting. Ja'far As-Sadiq berkata kepada Syiah, sesungguhnya suratan amalan setiap orang dari kamu ini maksudnya Syiah, akan dipenuhkan, yakni dengan pahala tanpa sebarang amalan. Lebih dari itu, Ja'far As-Sadiq berkata bahkan dia akan bersama Nabi dalam darjat mereka pada hari kiamat nanti, walaupun tak ada amalan. Ibnu Babwayh Al-Qummi meriwayatkan dari Abil Hasan Ar-Ridha, Imam Ma'sum yang ke-8 di sisi Syiah, qalam diangkat, yang tidak dicatatkan dosa dari Syiah kita. Tidak seorang pun dari Syiah